Jam 3 pagi, Yusun diam memerhatikan Tok Elong sedang bersembahyang di tokong Buddha. Colok yang dinyalakannya diambil dan dia turut sembahyang. Sepanjang hidupnya, itulah kali kedua dia berbuat begitu. Dahulu, sewaktu ibunya menyuruh dia untuk sembahyang, dia buat selamba badak sahaja. Adik perempuannya pula, seorang yang rajin sembahyang. Lilin yang dinyalakan di hadapan patung itu diangkat dan dititikkan pada satu patung jerami kecil. Yusun hanya memerhatikan tindakan Tok Elong itu yang khusyuk membacakan mantra yang tidak diketahui maksudnya. Dia hanya mendengar lelaki itu menyeru nama dewa-dewi dalam bahasa Siam. Sesekali mata Yusun liar memerhati sekeliling kuil itu. Kuil yang penuh dengan patung-patung replika Tok Sami. Lilin dinyalakan pula di setiap penjuru. Angin kuat tiba-tiba saja menerpa. Yusun yang bersila di belakang Tok Elong mula merasakan pedih pada matanya. Terus sahaja dipejam. Terasa pipinya terkena daun kering dan ranting yang berterbangan akibat dibawa oleh angin. Suara Tok Elong semakin kuat dan bergoyang-goyang badannya. Tetapi kedua-dua tangannya masih lagi melekat rapat. Yusun memberanikan diri membuka mata. Suasana gelap di luar dan samar hanya dengan cahaya lilin di dalam kuil itu cukup membuatkannya merasa cuak. Angin pula masih galak bertiup. Namun kertas tadi tidak sedikit pun bergerak dan berganjak dari atas lantai di hadapan Tok Elong. Dia menelan liur. Tulisan tadi kini sudah bertukar, berwarna darah. Habis sahaja ayat mantra terakhir dibaca oleh Tok Elong. Tangannya menepuk kuat pada kertas tadi. Angin yang kencang tadi bertiup, tiba-tiba berhenti. Daun dan ranting yang berterbangan jatuh bertaburan di atas lantai simen yang sudah pun berlubang di sana-sini, bersepah dan berselerak. Yusun sabar menunggu. Keadaan sudah agak reda. Tok, macam mana? Tok Elong menitiskan lagi cecair lilin pada patung itu. Nampaknya ada lagi ni. Tok Elong mula bersuara. Ada lagi? Yusun keliru. Tok Elong menganggukkan kepala sambil terkumat kamit membacakan mantra. Yusun mengetak bibir mendengar nama-nama yang disebut oleh Tok Elong tadi. Nak teruskan? Yusun mengangguk. Dia sekali lagi mengetak bibir. Tok Elong turut mengangguk lalu disambung mantra. Pada telikan aku ni, ada benda yang tak beres lagi ni, ujar Tok Elong sambil menutupkan mata. Apa tu? Suara geram Yusun bertanya. Aku tengok dulu. Dia mau pergi balik, suruh Tok Elong. Dia tak suka jika ada orang lain melihatnya melakukan upacara pemujaan. Baiklah Tok, tapi Tok kena tolong saya. Saya ni dah banyak kasih wang sama Tok. Yusun meletakkan segumpal wang kertas di dalam mangkuk sebelum dia beredar dari situ. Gelap malam tidak lagi dihiraukannya. Yusun memacut keretanya pulang ke apartmennya. Jam sudah hampir 4 pagi. Perasaannya kini bercampur baur. Sampai di rumah, Yusun masih lagi tidak dapat melelapkan mata. Silin putih biliknya dipandang. Terkelip-kelip matanya yang masih tidak mahu lelap. Segala yang berlaku berputar semula di ruangan fikiran. Yusun cuba pejamkan mata. Esok dia perlu bekerja. Sudah 2 hari dia tidak masuk ke makmal. Jika esok dia tuang lagi, tentu gajinya akan dipotong. Syam terjaga daripada tidur. Dia terasa ada tangan sedang membelai rambut dan pipinya. Cepat-cepat dia buka mata. Tidak syak lagi. Perempuan itu sedang tersenyum kepadanya. Dalam cahaya samar, dia nampak wajah pucat di sebalik veil. Kali ini wajah itu tidak ada lagi bibir merekah dan mata yang putih. Hanya sapuan bedak putih bak solekan wanita opera.
Matanya dihias cantik dengan celak dan keningnya dialis hitam. Bibir pula disapu gincu merah yang menyala. "Tolonglah, jangan kacau aku," Syam merayu. Dia sudah tidak sanggup lagi diterjah dan dibelai. "Pergilah, pergi," bergema jeritan Syam. Syam, kenapa?" Syam berpaling. Bidin berlari ke arahnya, terpinga-pinga. Bau busuk begitu menusuk hidung. Seekor lalat keemasan berlegar-legar terbang di hadapan meja bilik mayat. "Kau tidurlah." Syam menyuruh Bidin kembali ke kaunter. Setelah pasti Bidin sudah ke hadapan kaunter, dia cepat-cepat menghalau lalat yang berterbangan di sekitar situ. Syam duduk semula di kerusi sambil duduk, muka diraup. Hendak gila rasanya setiap kali perempuan itu muncul. "Aku kena cari dia orang ni." Syam nekat. Kali ini, dia sudah tidak tahan. Dia juga perlu hidup seperti orang lain. Syam meraba poket seluar. Telefon pintarnya dikeluarkan dan nama Tajul dicari dari senarai nama yang sudah disimpan. Lega bila melihat nama Tajul masih lagi ada. Dia segera menghantar mesej kepada Tajul. Kalau nombor itu masih lagi aktif, tentu mesejnya akan berjawab. Dia tahu, waktu begini, Tajul masih lagi belum tidur. Syam melihat sekitar bilik itu. Angin sejuk masih terasa, tetapi tidak sesejuk di dalam bilik mayat. Dia memerhati segenap ruang. Tiada lagi kelibat perempuan itu. Ting, ting. Bunyi mesej masuk. Cepat-cepat Syam membaca balasan mesej daripada Tajul. Syam menggeleng. Takkanlah mamat tu dah lupa nombor aku. "Aku Syam." "Syam mana Syam Samud Prakom." "Weh, hidup lagi kau." Syam terdiam. Nampaknya Tajul juga tidak hilang dari radar. "Aku nak jumpa kau, boleh tak?" "Boleh. Kat mana?" "Esok petang, tempat biasa." "Okey." Lega, Syam bersandar pada kerusi. Harapannya kini semakin tinggi. Mungkin Tajul boleh selesaikan masalahnya nanti.